Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutarazi bin Abdul Aziz. Nama matrik saya 13 DE 20F1075. Tangan di atas, ini satu rompakan. Bangun, bangun. Nah, duduk. Aduh cik, tolong cik. Saya telah dirompak dan saya telah dirompak. Tolong datang segera cik. Terima kasih. Halo? Ini saya. Okey, baik. Saya akan datang sekarang. Saya Inspektor Afiq. Saya akan bantu siasatannya. Terima kasih cik. Okay. Okay. Jadi, ni dokumen yang aku kumpul kat bank. Okay. Kau tolong buat report, lepas tu simpan dalam file case. Boleh. Dan tolong cari sekali dia punya cok jari apa semua. Boleh. Nanti saya jadi. Terima kasih. Ya, Maksud? Selamat pagi cik. Selamat pagi. Macam mana hasil siasatan semalam? Oh, yang rompakan bank kan? Ya. Kejap. Okey. Ni hasil siasatan kami. Kami dapati ada kesakitan jari di tombol pintu serta di pisau, dan kami akan berusaha secepat mungkin untuk menjaki jenayah tersebut. Terima kasih cik. Baik, terima kasih cik. Okey, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Ali Hafizi dalam rancangan 666 merungkai rompakan di dunia ini. Pada era globalisasi ini, kebanyakannya berlaku banyak sangat rompakan di dalam dunia ini. Di Malaysia, di mana-mana pun ada rompakan. Kali ini kita digempar-gempurkan oleh rompakan bank. Bersama saya sekarang manager daripada bank, iaitu Encik Adik. Encik Adik, sini Encik Adik, kita merungkaikan ini Encik Adik. Apa khabar Encik Adik? Alhamdulillah, khabar baik. Saya nak bertanyakan soalan sikit, boleh Encik Adik? Boleh cik. Boleh. Apa Silakan. yang berlaku semasa perompakan tu? Apa yang terjadi? Semasa saya tengah kira-kira duit, ada satu perompak datang ugut saya. Cik cemas lah masa tu, Cik cemas lah. Saya tak boleh buat apa.
Dia ada menggunakan senjata tajam ataupun seperti pistol api, senjata api ataupun pistol. Setahu saya dia menggunakan satu kapak. Kapak kapak. Kapak ataupun pisau. Dia letak kat tekak saya. Lepas tu Okey, tak apa. Saya faham perasaan Encik sedia sekarang, tak apa. Saya tanya soalan yang seterusnya. Saya serba salah juga nak tanya sebab perompakan baru lepas berlaku kan. Apa yang Encik buat selepas perompak itu keluar? saya terus menghubungi pihak polis untuk membantu siasatan perompakan tersebut. Itu saja daripada manager Encik Adib. Terima kasih Encik Adib. Sama-sama. Okey, di sini kita dapat tahu bahawa manager ni boleh bertindak mengikut cara yang waras lah. Okey, terima kasih untuk manager. Setelah saya menanyakan kejadian yang berlaku pada manager bank, kini saya ingin menanyakan kepada Tuan Apik yang menyiasat tentang kes ini. Tuan Apik, boleh memberi kerjasama kepada saya Tuan Apik? Boleh. Saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada Tuan. Macam mana Tuan boleh kesan pelaku rompakan bank tersebut? Saya boleh kesan dia. Yang pertama saya siasat. Saya masuk bank tu. Lepas tu saya tengok kawasan tombol pintu apa semua tu. Dinding-dinding semua tak ada. Tembakan pun tak ada, apa semua pun tak ada. Lepas tu saya cek dekat tombol pintu tu macam ada rosak sikit kat pintu kan. Saya duduk. Lepas tu saya pusing ke belakang. Kalau nak pusing ke belakang tu, saya nampak sebilah pisau. Sebilah pisau? Ada kat belakang saya tu lah. Lepas tu saya ambil gambar, buat dokumen apa semua, bawa ke balai. Oh, terima kasih Cik. Bahan bukti yang Cik jumpa tu pisau. Selain pisau, apa lagi yang Cik jumpa? Tuan jumpa? Pisau yang tu lah yang saya jumpa lah. Yang saya jumpa memang pisau je. Dan selebihnya ada bahagian siasatan lain yang buat. Dia orang mengatakan yang dia orang jumpa cap jari. Yang pisau bawa balik ke balai. Dia orang cek semua, cek. Ada kesan cap jari. Lepas tu dia orang pergi ke bank semula. Tengok pada tombol pintu yang saya ceritakan tu, dia orang kata ada kesan cap jari juga. Cap jari yang sama, dia orang kata lah. Tapi tu kita orang kena cari lagi lah selepas tu. Macam mana Tuan boleh kesan cap jari tu adalah pelaku? Cap jari tu kita orang bawa ke forensik. Bawa ke forensik cek apa semua. Lepas tu dia kata cuba minta bantuan dengan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara kan. Kita orang pergi situ. Lepas tu dia cuba trace lah satu persatu. Tapi tak lama pun, dalam 10 minit dia terus jumpa cap jari tu. Lepas tu terus dapat detect muka pelaku. Terima kasih Tuan untuk kerjasama pada hari ini. Baik, sama. Pepatah mengatakan, 2-3 kucing berlari, janganlah mencuri. Sekian saja dari saya, laporan daripada 666. Cik, saya tak nampak cik. Okay. Seterusnya dari segi istilah, cap jari merujuk kepada corak permukaan kulit pada jari manusia yang turut merangkumi corak pada tapak tangan. Penciptaan cap jari bermula dari zaman Adam AS. Kita tidak dapat bayangkan betapa banyaknya cap jari khas yang telah dicipta dan disusun oleh Allah SWT. Dengan kekuasaan Allah SWT, penciptaan cap jari yang berlainan rupa ini akan terus bertambah, iaitu manusia akan terus dilahirkan dengan cap jari yang berbeza hingga
hingga ke hari akhirat. Jelaslah, ini salah satu keunikan yang memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mempunyai sebarang batasan. Cap jari dicipta dalam bentuk mudah dilihat dengan jelas pada pandangan manusia. Oleh itu, manusia dapat memahami penciptaan ini dengan lebih baik. Setiap manusia diciptakan dengan keistimewaan masing-masing yang tidak sama. Dalam hal ini, penciptaan cap jari membawa maksud sungguh istimewa. Setiap insan yang bergelar manusia pasti memiliki satu set cap jari yang tidak sama. Selari dengan teknologi semasa, cap jari digunakan sebagai satu bukti pengenalan diri yang penting kepada seorang individu. Dengan perbezaan yang dimiliki, setiap individu menerima satu bentuk identiti yang eksklusif buat pemiliknya. Selain itu, cap jari terkenal dengan penggunaannya untuk mengecap identiti di seluruh dunia. Yang lebih istimewa, cap jari tidak akan tertanggal atau hilang kerana ia melekat pada permukaan jari kita selama-lamanya. Sebenarnya, ciri-ciri penting dalam cap jari ini hanya mula terkenal pada abad ke-20. Sebelum itu, manusia tidak menyedari tentang kepentingan cap jari secara spesifik. Allah Subhanahu Wa Taala telah lama memberi petunjuk tentang penciptaan cap jari dalam Al-Quran. Antaranya ditekankan dalam surah Al-Qiyamah. Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpul kembali tulang-temulangnya? Bahkan sebenarnya kami berkuasa untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ayat 3 hingga 4. Pada saat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu dan menerangkan tentang kebangkitan manusia setelah kiamat, ramai pengikut kafir pada waktu itu meragui dan mempersoalkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pendapat mereka, tidak mungkin orang yang telah mati dapat dihidupkan kembali setelah hancur segala jasadnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan jawapan melalui ayat itu untuk menepis persoalan dan keraguan orang kafir. Berdasarkan ayat di atas, ternyata Allah Maha Berkuasa ke atas segalanya sesuatu dan mampu menghidupkan kembali manusia yang telah lengkap dengan jari-jarinya. Sekian, terima kasih daripada kami, kumpulan 1 yang bertajuk cap jari.